Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Kita sambung kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama. Kita masuk bab baru, bukan bab fasal baru. Surat 4 Rumi, Jawi 13. Bersugi, gosok gigi. Bersugi. Surat 4 Rumi, Jawi 13. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang dia tak ada dia ke-8. Bersugi ataupun menggosok gigi. Bersugi ataupun menggosok gigi. Kita belajar hukum hakam, bukan belajar cara nak gosok gigi. Kita dah gosok gigi daripada kecil sampai ke besar dah. Bukan cara nak gosok gigi macam mana, nak pakai ubat gigi macam mana, nak pakai apa, tak. Kita bahas berkaitan dengan hukum hakam. Kadang-kadang kita iyalah kita memang selalu gosok gigi, tapi kita belajar tak hukum hakam gosok gigi tu, ataupun hukum hakam bersugi, ataupun gosok gigi dengan bersugi ni benda yang sama ke benda yang berbeza. Kita belajar hukum hakam. Jadi tak pelik dah juga belajar gosok gigi kat masjid. Malah dia dalam kitab kita pun. Yang ke-8, yang sebelum ni kita bahas berkaitan dengan najis sebagainya kan. Masuk bab baru. Ini tak payah sangat sebenarnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bersugi, dalam kurungan dia menggosok gigi. Apa benda bersugi itu? Bersugi itu maknanya menyuci atau membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat seperti berus gigi, manggar kelapa, sabut, kayu arak, macam mana Q punya, dan sebagainya. Dia kadang-kadang kita kena tengok juga. Rumi ni dia lebih kurang aja. Yang Jawi tu baru tepat. Baru tepat. Manggar kelapa, sabut, kayu arak. Okey. Jadi itulah maksud bersugi. Bersugi adalah satu pertama sebelum tu kena dobek sikitlah. Kalau yang Jawi tak apa. Kalau yang Rumi tu kayu ARAQ, itu sebenarnya kalau tengok alif, ra, alif, kaf. Kalau kita baca arak, kalau kita kayu arak, bunyi pelik macam minum arak tu kan, macam kayu arak. Sebab tu dia tulis ARAQ. Sebenarnya ARAK. Tapi bimbang sebut ARAK, orang ingat arak. Jadi sebenarnya dia alif, ra, alif, kaf. Kayu arak, kaf, K lah. Yang Rumi ARAK lah. Tapi kalau kayu arak, bunyi macam pelik yang kayu arak, sebab tu dia tulis Q. Jadi kayu tu kayu arak, nama istilah kayu arak. Itu satu. Yang kedua, apa lagi ayat kat sini? Manggar kelapa.
Setengah kitab dia bukan tulis manggar kelapa, dia tulis pelepah kelapa. Sebab manggar ni yang yang ada buah, ada apa nak sebut, manggar kelapa lah. Macam bunga manggar kan dia punya tu. Macam mana nak gosok gigi dengan benda tu? Jadi setengahnya tulis bukan manggar, pelepah kelapa, potong-potong kat dalam tu kan berserabut, sabut, macam sabut juga tu. Benda tu. Orang dulu buat gitu, orang sekarang tak buat dah. Cuma nak beritahu itulah penjelasannya sikit. Okey. Jadi siwak apa ni, bersugi ni apa? Sugi ni siwak. Yang mana apa maksud siwak, apa maksud bersugi, adakah sama dengan gosok gigi? Kita tengok sini. Bersugi atau bersiwak ni adalah perbuatan untuk menyuci, membersihkan mulut, gigi, lidah, apa lagi lah yang ada kat dalam ni, dalam mulut tu. Perbuatan untuk membersihkan, menyucikan, menggunakan alat. Itulah dia. Itulah maksud bersugi. Bersugi ataupun bersiwak adalah perbuatan menggunakan alat membersihkan mulut. Apa sahaja yang buat kerana tujuan untuk membersihkan mulut, ujung dia kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala lah ujungnya, maka itu namanya bersugi. Macam kita dah sebut lah sebelum ni. Sekejap, ada tak kita sebut sebelum ni? Macam istibrak, rasa dah sebut. Istibrak yang dalam kitab-kitab dia kata seumpama berdaham. Tak ada kot, tak apalah, sebut je lah. Rasa tak sebut ni. Istibrak ni dia ada dipanggil istijmar, ada dipanggil istinja, ada dipanggil istibrak. Tiga-tiga ni perkara berbeza. Kita nak terang tu agak panjang. Sebenarnya saya nak terangkan dari segi istilah istibrak. Istibrak ni adalah bila buang air kecil, buang air besar, dia ada lagi kesan-kesan sikit-sikit, mestilah ada. Perbuatan membersihkan saki baki najis, air kencing ataupun najis, dia panggil istibrak. Baki-baki yang ada sikit-sikit, istilah dia panggil istibrak. Perbuatan tu apa? Apa sahaja. Kalau perbuatan tu dengan cara maka adalah istibrak. Kalau perbuatan tu, kalau buat gitu tak keluar saki baki, nanti duk semayang, duk sujud, duk apa, duk gerak-gerak, duk keluar tengah semayang, payah. Jadi perbuatan dia kalau tak jadi apa, dia kena lompat, maka lompat tu namanya istibrak. Dia kena ketuk ke tampi, jalan itik lah namanya istibrak. Apalah sahaja. Jogging, jogging tu namanya istibrak. Apa sahaja perbuatan yang mengeluarkan saki baki air kencing atau najis sampai habis, namanya istibrak. Begitu juga istinja. Istijmar, bukan istinja, istijmar. Istijmar adalah perbuatan menyuci najis yang keluar, sama ada kubur atau dubur, keluar. Lepas dah keluar tu nak suci kan. Perbuatan menyuci itu istijmar dia panggil. Perbuatan menyuci yang bukan pakai air. Kalau pakai air dia panggil istinja. Istijmar, perbuatan yang apa sahaja pakai, yang bukan air, yang bukan cecair, jenis kerah-kerah ni, apa sahaja, tujuannya nak membuang segala saki baki najis, namanya istijmar. Sama ada pakai batu, pakai tisu, pakai benda-benda yang kasar yang lain-lain. Gitulah. Kena beritahu istilah. Jadi begitu juga bersugi, bersiwak. Bukan bersiwak mesti pakai kayu tu, tidak. Cuma kayu tu salah satu alat untuk bersiwak, bersugi. Yang kita panggil kayu sugi tu. Kayu tu kayu arak, Kadang ada buat daripada dahan pokok zaitun, ada malah ada kayu arak tu sendiri. Tu tak kisahlah kayu apa pun. Apa saja, perbuatan bersih mulut tapi pakai alat. Sama ada alat tu namanya kayu apa jenis sekalipun tak ada masalah, ataupun alat tu bukan nama kayu, nama berus, ataupun alat tu nama, dia kata apa tadi, sabut. Sabut. Sabut macam mana? Habis mulut. Apa tu? Yang kecil tu. Ludah tu. Tapi perbuatan tu namanya bersugi, pakai sabut. Pakai mangga kelapa. Pelik mangga kelapa ni, kita ambil pelepah kelapa yang telah dipotong kulit luar tu, kat dalam tu pakai benda tu. Orang dulu pakai benda tu. Atau pakai kayu arak, yang mana kayu tu dah pokok apa-apa yang sesuai, yang ada getah dia sangat elok untuk gigi kita, untuk gusi. Sebab tu kena pakai pokok ataupun kayu yang tertentu sahaja. Dia tak boleh ambil kayu mangga, dahan mangga boleh ambil. Silap-silap mulut jadi lain sebab dia ada getah dia. Getah dia tu kadang-kadang mendatangkan manfaat, kadang-kadang mendatangkan mudarat. Jadi kena tahulah
kayu mana yang boleh untuk bersugi. Dari segi boleh semua, takut bahaya pula. Tujuan nak bersugi sekali pakai kayu yang salah. Jadi kayu tu dia ada getah dia elok untuk gusi. Jadi kayu apa? Ada kata pokok zaitun, pokok kurma, ataupun kayu arak sendiri, ada satu pokok nama arak. Jadi tak kisahlah apa nama sekalipun, kayu cengal ke kayu apa, kayu tu di depan tu di hancur di apa dia panggil tu, bagi dia berbulu-bulu tu macam bulu gigi tu jugalah. Buatlah. Itu namanya bersugi. Pakai kayu, ataupun mungkin pakai yang lain sekalipun, mungkin kain. Kain yang kalau orang mandi jenazah dia tahu, dia ada dipanggil kain sugi. Kain tapi sugi. Boleh ke? Itu nama sugi juga. Kerana perbuatan membersihkan mulut jenazah guna kain. Kain tu mesti kesat, dia tak boleh licin. Jadi maknanya ada dua maksud lah kat sini. Perbuatan membersihkan mulut menggunakan alat tu pula kesat. Alat tu pula kesat. Okey, maka itulah nama bersugi. Perbuatan itu namanya bersugi. Jadi pakai kain pun boleh, pakai kain. Boleh. Janji pakai alat. Dibahas sedikit. Kalau pakai jari boleh ke tak? Pakai jari. Adakah dia dinamakan alat? Jari. Pendapat mutamadnya tidak. Maknanya kalau pakai jari tak nama bersugi. Kalau nak bersih mulut, bersihlah pakai jari pun. Cuma nak bagi tahu itu bukan bersugi. Tak bersugi. Pendapat Imam Nawawi je dia kata, kalau tak ada alat dah, pakai jari pun tak apalah. Tapi tetap tak nama bersugi. Dia namanya membersihkan mulut. Kerana apa dibezakan? Bersugi dia ada pahala khas. Katalah bersugi pahala dia 100. Kalau pakai tangan, pakai jari, pahala dia 70 gitu. Maksudnya sebab dia bukan alat, dia bukan bersugi. Tapi membersihkan mulut, apa sahaja cara membersihkan mulut kan sunat bersihkan mulut. Itu umum sunat. Dia membersihkan mulut, maka dapat pahala sunat membersihkan mulut. Lepas tu dia pakai alat iaitu dia bersugi, dapat pahala tambahan. Jika dia tak pakai alat, dia dapat pahala membersihkan mulut je. Contohnya yang kita komor tu. Komor yang pencuci mulut tu lah. Komor tu. Listerin. Komor tu kan. Adakah dia namanya bersugi? Tak. Habis tu apa tu? Namanya membersih mulut. Dapat pahala membersih mulut. Tapi kalau pakai beruh gigi, dapat pahala membersih mulut dan sugi. Dia tu je. Lebih sikit pahala. Jadi tapi itulah kadang-kadang kalau kita tengok orang kafir ni, dia kerja nak lawan aja. Perasan tak daripada mana asal usul yang komor tu? 30 tahun lepas ada tak dengar rasa? 40 tahun lepas ada dengar yang jenis komor twih mana ada? Semua pakai beruh gigi tak? Mana datang? Orang barat dia buat kajian, tapi tak salah pakai, cuma dia buat kajian. Dia buat kajian, akhir sekali dia kata pakai benda tu aja. Kalau kita pakai komor saja, maka tak adalah bersugilah apa benda tu, main komor aja. Jika akan datang lagi 100 tahun kata lepas ni semua tak payah gosok gigi, dia pakai benda alah tu je. Komor macam gosok gigi, rasa bersih mulut, maka dapatlah pahala membersihkan mulut. Tapi sugi dah hilang dah kat situ. Sunnah bersugi. Kalau kita tengok daripada satu segi yang besar, macam ada sesuatu. Tak adalah. Tak ada, takkan sampai kita sikit fikir, tengok sikit tu fikir mesti ada perancangan ni Yahudi ni. Semua Yahudi. Padahal kita sendiri tak adalah sampai tahap tu. Cuma janganlah kita komor sampai melupakan sugi tu je. Lagipun ianya sunat. Jadi bukan benda wajib. Jadi malah kalau pakai tangan, pakai jari tidak namakan bersugi, tapi dapatlah pahala membersihkan mulut. Itu maksud bersugi. Gunalah apa-apa alat sekalipun. Apa-apa alat. Sama ada pakai tangan gitu ataupun pakai bateri tu, tak ada masalah. Sama ada macam ni, dia akan ajar nanti kat bawah macam ni cara-cara dia. Habis kita faham dah maksud bersugi tu apa. Perbuatan dia sama tak, saya nak kiaskan lagi. Macam sutrah. Kadang-kadang hukum fiqh ni, kalau kita mengaji memang kita akan mengaji satu perkara. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Tapi sebenarnya kalau kita tengok lebih luas lagi, dia semuanya sama kaedah berkait semua. Macam saya teruk tadi kan. Dia gunakan satu alat dari segi istilahnya begitulah. Boleh saya kaitkan dengan istinja, dengan istijmar, dengan istibra'. Mempunyai kaedah yang sama. Malah kalau kita tengok sutrah pun mempunyai kaedah yang sama. Kaedah sutrah, letak sutrah. Nak sembahyang sunat letak sutrah. Supaya orang tak lalu kat situ. Orang boleh lalu depan sutrah kita. Sama juga sutrah mazhab Syafi'i, dia mesti alat.
Maknanya dia tak boleh garisan, tak boleh. Kalau garisan, mazhab lain. Sebab saya nak bagi faham berkaitan dengan kaedah tu. Kalau garisan, mazhab Syafi'i pendapat dhaif terimalah. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali okey. Garisan termasuk dalam sutrah. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Dia mesti alat. Pertama alat dia mesti tinggi lebih kurang macam ni, sejengkal, lebih kurang. Tinggi dia, kena depan orang sembahyang. Jaraknya tak boleh lebih 3 hasta. Banyak syarat dia. Kalaulah tak ada yang tinggi, baru boleh pakai yang jatuh, yang ni, macam letak macam tu aja, sesuatu. Tak ada juga, baru boleh pakai garisan. Nabi garis je atas tanah, atas pasir, sebagai sutrah. Tapi dia kena ikut tertib. Mula-mula mesti kena ada alat dulu. Alat pula kena tinggi. Dia tak boleh garisan. Tak ada alat baru boleh letak benda kat depan. Tak ada benda kat depan baru buat garisan. Tapi mazhab lain tidak. Saya nak beritahu, tengok kaedah tu. Sama juga. Bila dia sebut alat untuk bersugi, dia mesti alat. Kalau nak kira pakai komor pun boleh lah. Kan alat juga tak boleh. Dia alat, dia mesti alat, bukan alat macam air gitu. Alat dia mesti alat membersihkan. Jika tidak tak ada. Gitu. Cuma mazhab lain dia inilah. Mazhab Syafi'i macam tu lah. Sebab tu pada mazhab Syafi'i kalau nak sembahyang sutrah. Mesti kena ada sutrah. Kalau tidak tak bersa, sunat. Tapi kita banyak guna mazhab lain lah. Malah lebih memudahkan kita. Kalau nak cari tiang, tu 2 3 dengan sembahyang kat depan ni, dinding. Kalau tidak, sutrah je. Jadi kita niat pakai, inilah sutrah kita, iaitu garisan. Sebab mazhab lain dan pendapat dhaif mazhab Syafi'i sekali, tak ada masalah lah kat situ. Cuma kita nak beritahu, pendapat muktamad mazhab Syafi'i, garisan tak nama sutrah. Tak boleh. Dia kena ada alat dan ikut tertib. Tak ada alat, tak nama sutrah. Tu point dia kat situ tu. Jadi okey, dah faham maksud sugi tu apa. Hukumnya sunat pada tiap-tiap hal. Hukum bersugi ni sunat. Sunat dia ada 2 jenis. Satu sunat ijma' ulama. Yang kedua sunat khilaf. Satu lagi sunat dipanggil ma'lum minad-din bid-darurah. Sunat yang apa? Ma'lum minad-din bid-darurah. Yang semua orang tahu. Malah kadang-kadang orang kafir pun boleh tahu. Nak bagi tahu sunat yang kalau kata tak tahu tu tak logik, semua orang tahu. Contohnya azan. Azan panggil orang sembahyang kan. Agak-agak orang kafir tahu tak azan tu untuk panggil orang sembahyang? Orang kafir. Mesti tahunya lepas azan orang datang panggil lah tu. Maknanya dia panggil azan tu jenis sunat, tapi ma'lum minad-din bid-darurah. Benda yang mesti tahu, tak boleh tak tahu, tak logik kalau tak tahu. Gitulah. Satu lagi sunat yang tidak, sunat yang tersembunyi, sunat yang tak semua orang tahu. Okey, sunat sugi ni duduk mana? Duduk yang semua orang tahu sugi ni sunat, ataupun ada juga orang tak tahu. Bersugi ni, gosok gigi ni ada orang tak tahu sunat. Sunat ni aku tak tahu pun, ada tak begitu? Tak ada. Ada. Tak ada ke orang masuk sugi tu termasuklah gosok gigi, membersihkan mulut. Habis adakah membersihkan mulut tu ada orang tak tahu benda tu sunat? Rasa tak ada. Semua orang tahulah. Orang kafir pun tahulah. Tak, logiknya saya nak tanya, itu bersih mulut, bangun tidur bau-bau kasih bersih mulut, okey ah? Okey ah. Sunat lah tu. Dia tak cakaplah sunat, dia cakap okey. Baguslah. Malah dia bukan okey, silap wajib lagi dia kata. Busuk nanti pergi jauh-jauh lah. Itu orang kafir. Orang Islam sendiri logiknya tak payah mengaji sampai universiti lah. Logiknya bersihkan mulut ni sunat tak? Bagus. Sunat tu bagus lah. Bagus. Bila dah faham gitu, maka sunat ni namanya maklum minad-din bid-darurah. Benda yang tak boleh tak tahu, mesti tahu lah. Tak logik tak tahu. Gitu lah. Okey. Dah faham nampak tu? Alright. Bila dia kata sunat ni, hukum sunat pada tiap-tiap hal, sunat yang mana satu? Maklum minad-din bid-darurah ataupun sunat yang tersembunyi? Mestilah sunat yang semua orang tahu. Okey. Poin dia kat sini adalah apabila orang menolak kesunatan sugi, kufur. Besar benda ni, bukan kecil. Dia tolak. Sugi-sugi ni, bersih-bersih mulut ni tak sunat dia kata gitu. Dia tolak. Kufur. Kita tolak hukum agama yang sepakat ulama, ijma' ulama, kufur. Kita tahu tolak sembahyang kufur. Kalau tak sembahyang 5 waktu tu, tak sembahyang, dosa. Fasik tak kafir.
Tak, kalau tidak ramai orang kafir tak sembahyang. Tak, tapi berdosa dia panggil fasik. Itu kalau tak sembahyang. Kalau tolak sembahyang, maksudnya sembahyang tak wajib. Kufur. Kalau lah tak baca Quran, tak apa. Kalau tolak ayat Quran tu, ini bukan ayat Quran ni, Alif Lam ni bukan ayat Quran. Ambil dia kata. Taha ni bukan ayat Quran, Yasin ni bukan ayat Quran. Wish, kafir weh. Tolak ayat Quran, tak baca tak apa. Tak berpuasa Ramadan, dosa. Tapi kalau kata puasa Ramadan tak wajib, kafir. Hati-hati. Jadi kita tak pernah tolak. Yang tak buat pun tak buat aja, tapi tahu benda tu wajib. Tak buat. Okey. Bukan benda wajib aja. Apa sahaja yang ada dalam Quran, apa sahaja yang Nabi bawa, sama ada wajib ataupun sunat, tolak kufur. Yang kita faham wajib aja, jangan tolak. Kau tak nak buat, tak buat, tak apa, tak buat. Berdosa. Tapi jangan tolak. Jangan tolak kata benda tu tak wajib. Jangan tolak gitu. Tak nak buat, cerita lain. Berdosa nanti qada lah, nanti tua-tua nanti. Okey. Kita faham benda tu benda wajib? Tidak. Sebenarnya benda sunat pun tak boleh. Samalah dengan air raya, solat sunat air raya. Sunat. Tak nak buat, tak apa, sunat. Tapi jangan kata solat air raya tak wajib. Sebab solat air raya ni agak-agak ada semua orang tahu tak? Yang dia punya point dia adalah maklum minaddin bid-darurah. Benda yang tak ada khilaf, ijma' ulama, dan perkara yang semua orang tahu, malah kadang-kadang orang kafir pun boleh tahu. Maka dia kata, sembahyang raya ni tak wajib. Sunat tu kufur. Habis aku tak nak pergi sembahyang raya, tak apa. Jangan, tak nak buat tak apa, jangan tolak. Biasa kita dengar hukum tu kan, hukum-hukum agama, tak nak buat tak apa, tapi jangan tolak. Nak pakai alasan kerana tak buat, pakailah alasan apa je. Kami tak buat lagi kerana, tak kisah. Tapi tak kisah tu maksud pandai-pandai lah jawab nanti. Tapi tak ada masalah dari segi iman dia. Tapi kalau tolak, kalau kita tak wajib, bahaya. Kerana dia telah yang wajib, dia tidak mewajibkan yang wajib. Kayu. Ya. Gosok. Oh, maksudnya dia berbezakan siwak ataupun bersugi. Siwak dengan sugi sama dengan gosok gigi. Guna kayu. Tidak kita tak semestinya. Tapi kalau dia kata jadi kalau begitulah keadaannya, maknanya kalau gosok gigi bagi dia tak dapat pahala bersiwak lah. Kan? Tak dapat pahala bersiwak lah. Jadi soalannya apa? Fahaman orang umum. Ya. Bersugi je masih pakai kayu kan? Tidak. Cuma okey, dari segi alat pula banyak. Alat mana yang paling afdal? Itu bab lain. Alat mana yang paling afdal? Yang paling afdal sekali dengan macam mana Nabi buat. Apa dia? Pakai kayu. Kayu apa? Ulama membahas ada 3-4 kayu yang Nabi pakai. Itu yang ada segi afdal. Macam makan kurma, makan buah tamar. Buah tamar sunat buka puasa. Sunat. Buah tamar, buah kurma. Tapi dari segi kurma banyak jenis. Nak jenis apa? Rutab, ajwa apa? Kita buat kajian. Tengok hadis-hadis. Nabi makan jenis ni. Kita makan jenis yang sama, lebihlah sikit. Pahalanya lebihlah sikit dari sikit. Tapi tak menolak mana-mana. Kurma janji buah tamar lah, janji kurma semua sunat. Tapi afdalnya mana? Tapi ini mahal sikit. Makan ajwa boleh. Ajwa. Pula tu makan kurma, makanlah sebiji, 2 biji, 3 biji, 10 biji sekalipun untuk buka puasa. Afdalnya macam Nabi. Nabi buat apa-apa? 2 biji, makan 2 biji, bukan 3. Makanlah 2, dapat lebih sikit. Kalau makan 3, 4, 10 pun tak apa, tetap dapat juga pahala. Itu dari segi untuk kepahaman kita lah. Jadi sebenarnya tidak. Bila sebut bersugi, dia bukan semata-mata pakai kayu. Tidak. Bukan. Jadi kita tak boleh tolak sebab ianya sunat. Tapi kalau perkara itu perkara khilaf, tak apa tolak. Contohnya qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat sunat. Tapi ada khilaf. Sebahagian ulama kata tak ada qabliyah Jumaat. Sebelum sembahyang Jumaat tu banyak bahas hadis panjang lah. Nabi sampai-sampai terus naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus duduk. Masa bila Nabi qabliyah?
Maka bagi mereka mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumaat. Mazhab Syafi'i tak kata ada. Sebab Nabi ada sebut pada hadis yang lain, setiap 2 azan mesti ada solat. Setiap 2 azan mesti ada solat dekat tengah, solat sunat. 2 azan, mazhab Syafi'i menafsirkan 2 azan tu maksud qamat tu dipanggil azan juga. Azan tu dipanggil azan, pernah qamat. Jadi di antara azan dan qamat mesti ada semayang. Masa semayang Jumaat kan ada azan, lepas tu ada qamat, kat tengah-tengah ada semayang. Nah, dia bahas ke situ pula. Jadi oleh kerana dia ada khilaf, maka siapa yang tolak tak apa. Tapi kalau dia tak ada khilaf, tak boleh tolak walaupun ia punya perkara sunat. Situlah janggut. Jangan duk main. Janggut ni simpan tak sunat. Tak nak simpan janggut, cukur lah. Siapa suruh simpan? Benda sunat, cukur lah nak cukur pun. Dia kata aku kalau janggut nampak macam apa? Macam tak berapa, muka tak sesuai. Ada orang gitu, dia kena licin. Okey, jangan cakap tak sunat. Jangan cakap sebenarnya dulu tak ada apa, jilat. Jangan cakap gitu. Dulu tak ada jilat cakap. Zaman Nabi Idris dah ada jarum. Ya, Nabi Idris cocok mata setan tu. Adam, Nuh, Nabi Muhammad berapa ribu tahun lepas tu tiba-tiba tak ada menyukur. Ada, memang sunnah simpan. Tak nak simpan, dah nama sunat, bolehlah kalau nak cukur. Tapi jangan cakap simpan tu budaya orang Arab, jangan cakap gitu. Jangan cakap tak sunat. Kena cakap sunat aku je tak buat sebab aku tak sesuai dengan muka aku. No problem. Malah tok guru ramai juga belah Indonesia tu semua licin je. No problem. Cuma jangan tolak. Poin saya nak begitu, jangan buat. Kerak kuku ni ijma' ulama, sunat. Jangan tolak kata kerak kuku ni tak sunat pun. Jangan. Nak sifat kuku panjang pun simpanlah. Macam ni pun simpanlah. Nak semayang nanti basuh elok-elok. Tapi jangan cakap tak sunat potong kuku. Gitulah. Poin dari situ. Bukannya perkara wajib saja, perkara sunat pun tak boleh tolak. Jangan tolak walaupun tak nak buat. Lebih samalah juga poligami. Tapi tak boleh cakap lebih-lebih kan tu, bahaya. Samalah poligami. Kalau marah lelaki dia kahwin tak apa, tapi jangan tolak poligami. Mana ada poligami. Monogami. Nabi nikah seorang je berapa puluh tahun dengan Sayyidatina Khadijah. Dia bagilah alasan apa. Sebenarnya tak ada poligami ni, semua monogami. Jangan. Kata ada, cuma tak nak buat, tak sesuai untuk dia buat, tak nak laki dia kahwin, alright. Tapi jangan tolak hukum tu. Sama perkara tadi. Okey. Lebih lagi dia kata lagi kuat tu maksud lagi kuat sunat tadi, sunat muakkad lah. Tak kala hendak membaca Quran, ketika nak baca Quran, lebih-lebih lagi sunat untuk bersugi. Bila sebut sugi tak kisahlah, pakai beruh gigi sekali dengan ubat gigi, beruh gigi saja tak ada ubat, pakai kayu betul, kayu arak, pakai kain, apa lagi, pakailah apa pun yang dia bila sebut bersugi je, pakailah apa-apa pun. Tapi yang paling afdal dari segi macam-macam alat tadi, macam Nabi, iaitu pakai kayu tadi, sebab senang dibawa ke mana-mana. Kalau beruh gigi, tak sini beruh gigi, pen, beruh gigi, ubat gigi, selit, pelik. Tapi kalau ada kayu, dia tak berapa nampak sangat, dia nampak macam biasa aja. Tapi kalau ada beruh gigi, geli orang nak dekat, gitulah. Jadi itu yang praktikal, maka pakailah yang tu. Tapi kalau nak bawa beruh gigi pun bawa, ubat gigi pun bawa aje lah. Nak baca Quran ni, kejap keluar, gosok ludah masuk baca Quran, tak ada masalah. Tapi kalau ada kayu tu kan senang, tak menyusahkan. Baca Quran, masa nak baca Quran lebih lagi, kerana kita baca Quran ni kalamullah. Bila kalamullah, kita ada, dia tak sama dengan cakap kedai kopi, tak sama cakap mengapu, hidup lagi kau, tak ada, tak sama. Tak sama. Baca Quran dia ada tertib dia. Dia ada tertib nak baca, dia ada keadaan nak baca Quran tu. Jadi oleh sebab tu banyak perkara yang disunatkan buat, termasuk mulut tu jaga. Kerana kalau orang-orang dicerita orang-orang wali-wali, orang aulia Allah, malah mungkin lebih pada tu para rasul, para nabi dan rasul lebih-lebih lagi. Apabila keluar dekat mulut, saya baca cerita-cerita wali, bila kita bercakap, para wali dia nampak yang Allah angkat hijab bagi mereka, dia nampak keluar kat mulut tu, dia nampak macam mana? Dia nampak warna dan dia mungkin berbau sekali. Kita cakap sikit je, dia tutup hidung dah bau. Dia nampak hitam keluar macam kalau keluar wap tu kan, macam dekat tempat sejuk kan dia keluar kan. Macam tu. Warna apa?
warna hitam. Lepas tu ada bau sekali. Sedangkan orang lain tak bau, dia je bau. Sebab apa? Cakap menipu, cakap merapu, cakap apa? Walio. Sebab tu kadang-kadang kalau kita jumpa tok guru ni, dia macam tak peduli. Apa sebab dia tak peduli kat orang ni? Rupanya orang ni adalah. Dia je tahu kenapa. Tapi zahir ni tak boleh cakap. Ni bohong, tak boleh cakap gitu. Sebab dia je nampak. Kasyaf lah. Dia je nampak. Bila benda kasyaf ni, dia tak boleh zahirkan. Ini bohong, penipu. Tak boleh. Walaupun betul penipu, tak boleh. Sebab khasyaf kena kekalkan. Sebab tu pelik bila dia ada sesuatu kelebihan, dia cerita kat orang. Masuk Facebook lagi. Memang pelik bin ajaib. Benda tu hanya untuk dia sahaja. Dia tak boleh. Sebab dia batal. Bila keluar je ke zahir, dia batal. Nabi lain. Nabi kata, neraka. Masa lepas perang, bergelimpangan semua kan. Neraka. Syurga. Neraka. Nabi tunjuk kan. Nabi nampak terus. Nabi tak apa. Para wali, orang yang Allah angkat hijab, orang yang khasyaf, dia tak boleh keluarkan benda yang Allah bagi kat dia. Hanya untuk diri dia. Keluar je batal. Kalau dia kata je, penipu. Dia nampak daripada kesan-kesan, asar, kesan-kesan mulut dan sebagainya. Dia nampak. Dia kata penipu. Kena tangkap dia. Bicara. Engkau tuduh orang tipu. Mana bukti? Aku nampak. Oh, tu tak boleh pakai bukti. Mana nampak? Apa bukti? Tak ada bukti. Kena hukum. Sebab tu, dia benda perkara-perkara misteri macam tu, dia untuk diri tu. Tiba-tiba kita tengok sekarang tak. Dia war-warkan lagi. Kau jangan. Dia tahu tu. Kau datang je. Aku dah tahu dah. Kau nak apa? Dia tak boleh kata gitu. Dia kena tanya apa masalahnya. Sebenarnya dia dah tahu sekalipun. Dia tak boleh. Aku dah tahu dah. Kau orang nak apa? Sekali bomoh temberang. Sekali bomoh temberang rupanya. Dah tahu dah. Jadi dia tak boleh cakap. Jadi bila baca Quran, ada kisah-kisah wali tengok, dia akan nampak dekat mulut tu keluar macam emas, macam warna emas, bau harum. Baca hadis, bau harum warna perak. Cakap merapu, membohong apa semua, keluar warna hitam dan busuk. Memang ada orang tahu. Cuma dia tak cakap lah. Dia cuma dia dah tahu macam tu. Gitu je lah. Dia tak cakap apa pun. Tapi kadang-kadang kita boleh perasan lah, bila kita banyak duduk dikelilingi oleh ahli ulama, kita duduk selalu, kita akan nampak ada perbezaan. Tadi dia cakap dengan aku baik je, tiba-tiba dia cakap dengan orang ni macam nak tak nak, tiba-tiba dia berubah secara drastik. Kita dapat tahu, ni mesti ada sebab. Cuma tu je lah. Tanya dia pun dia takkan cakap. Sebab cakap jatuh aib dia. Dah cerita lain lah, masalah dah nanti kat situ. Masalah, dia sendiri salah. Mungkin kalau dia cakap Allah tarik balik ke, kelebihan dia ke, tak tahulah. Kita tak ada kelebihan tu. Jadi sebab tu sugi. Dengan sugi, mana kita dah bersedia, mudah-mudahan yang keluar tu macam emas. Itu yang tahnik-tahnik tu. Ambil sempena ni lah. Tahnik. Kan, okey, tahnik yang asalnya apa? Kurma, watama, air zam-zam. Dua tu je. Tahnik sebenar kurma saja. Air zam-zam pun tak ada. Tahnik sebenar. Tapi dah bagi kurma, lekat lah budak tu. Bagi air yang terbaik, air zam-zam. Okey. Ada tak bagi garam, gula, asam keping, asam jawa, emas, cincin emas? Biasa tengok? Biasa kan? Apa lagi? Allah lupa dah. Macam-macam lagi ada. Semua orang Melayu punya adat. Tak ada cincin emas, cincin perak. Kadang-kadang dia bagi cincin kat kita tu, ya Allah, berkerak cincin tu. Nak masuk kat mulut anak, penyakit anak ni. Basuhlah dulu. Kenapa ada ke dalam syariat kita? Asal hanya kurma. Kemudian dikiaskan kurma kepada air yang paling mulia, iaitu air zam-zam. Kemudian dikiaskan pula, kias. Letak garam sikit, gula sikit, asam sikit, nak bagi tak budak ni, hey, mu dah hidup atas dunia dah ni. Sebelum ni makan direct masuk perut. Dalam perut, dalam rahim kan makan tali pusat. Lepas ni nak makan, mu kena kunyah. Makan pula dia ada rasa, masuk kat perut tak ada rasa, tahu-tahu kenyang. Makan ada rasa, dia ada rasa ni. Masin, ni kecil dah jarah. Ni masam, semua ada. Dan kehidupan kamu nanti akan ada manis macam ni. Ada masin, ada masam, ada pahit, ada serabut, ada sedap, ada tak sedap, macam-macam. Itu tujuan dia punya nak mengajar. Asalnya tahnik asal tu je. Kemudian ambil emas. Kenapa emas? Ambil lah besi apa, tak emas. Nak tahu nanti kalau keluar kat mulut tu, mudah-mudahan keluar apa yang keluar tu macam emas. Orang semua boleh ambil.
Jangan keluar-keluar macam tahi. Merapu, bercakap, bohong. Tak mau gitu. Ambil sempena mah tu. Kecil-kecil lagi. Masih tak boleh bercakap ketika tahnik. Kalau tak ada emas, ambil perak. Mudah-mudahan yang keluar kat mulut tu macam perak. Semua tu diambil daripada dia panggil ambil sempena. Nak tolak pun boleh, nak buat pun boleh. Tak ada masalah yang situ. Sebab tu ada, sampai sekarang ada lagi. Saya kalau tahnik apa orang bagi, kita buat je. Ustaz, benda tu asal keping dia bagi, letak kat mulut budak tu, benyek macam ni muka. Allah, kesian kita. Kesian. Ambil sikit je ambil, letak kat jari ni sikit je. Masuk kat mulut dia, buka berubah. Kita tengok kesian budak tu. Nak macam mana mak ayah dia sediakan? Salah tak salah. Kita faham kita buat tu. Kita faham benda kita buat tu tak ada masalah. Cuma kita nak bagi tahu ada kemunasabahan dari segi perkara. Jadi kenapa kena kena sugi? Sebab kita nak keluarkan kalam perkataan yang paling mulia yang kalau kita baca tak faham pun dapat pahala. Selain daripada Quran, baca tak faham tak dapat. Walaupun zikir subhanallah tu apa? Maha suci Allah. Suci apa? Pakai sabun. Tak tahu tapi maha suci Allah, tak dapat pahala subhanallah sejuta kali pun. Tapi kalau baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, contoh baca Quran sampai habis. Apa benda? Tak tahu, tak faham. Satu habuk pun tak faham, pahala. Nak kata kalamullah ni tak faham pun dapat pahala. Zikir tak faham tak dapat pahala. Jadi bila nak buat keluar perkataan yang paling mulia, bersihlah mulut tu. Bersihkan mulut sikit. Satu. Yang kedua, tak kala hendak semayang, ada hadis ni, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Tu hadis Nabi. Abu Hurairah kata, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tak menyusahkan umat aku. Tu ayat Nabi. Nabi tak suruh. Nabi kata, kalaulah tak menyusahkan umat aku nak suruh dia, la amartuhum, aku nak perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali sebelum solat. Tapi ayat Nabi, kalau tak menyusahkan umat aku nak perintahkan. Maksudnya apa? Kuat tu. Kuat tak? Kuat tuntut tu. Macam solat jemaah. Nabi kata solat jemaah, ada orang yang tak solat jemaah zaman Nabi dulu. Nabi kata, aku teringin nak ketika waktu sembahyang maghrib ke isyak ke subuh, aku nak suruh orang lain jadi imam. Sebab kalau Nabi ada, Nabi jadi imam. Aku nak suruh orang lain jadi imam. Aku nak ajak 3-4 orang cari kayu api, pergi cari rumah yang menyala, yang ada lampu, intai. Kalau ada lelaki dewasa tak sakit, tak uzur, aku nak bakar rumah dia. Nabi kata gitu. Teringin sangat. Tapi Nabi tak buat. Tapi teringin sangat. Apa maksud itu? Maksudnya tuntutan solat jemaah ni kuat sampai Nabi nak bakar rumah, cuma Nabi tak bakar je. Teringin. Nabi teringin nak bakar tapi Nabi tak bakar. Jadi boleh kita kata tak, tuntutan solat berjemaah ni sangat kuat. Sangat kuat. Nabi suruh juga qabliyah ba'diyah. Nabi kata banyakkan sembahyang sunat, qabliyah ba'diyah. Tapi ada tak Nabi teringin, aku teringin nak penampar siapa tak qabliyah ba'diyah? Teringin tak buat? Tak ada. Maknanya sunat tu kalau tak buat tak ada apa-apa sangat. Tapi sunat. Tapi ni sunat, tapi Nabi teringin nak buat sesuatu tapi Nabi tak buat, iaitu nak bakar rumah dia. Kita kadang-kadang kata sayang Nabi. Nabi nak bakar rumah kita. Nak bakar, tak bakar, nak bakar, teringin. Sebab apa? Sebab kita tak datang solat jemaah dalam keadaan tak uzur. Kalau uzur lain, tak ada kenderaan, uzur sakit gitu gini tak apa. Jadi kita nak kata tuntutan solat berjemaah kuat sangat, lebih kuat daripada qabliyah ba'diyah. Walaupun solat jemaah tu sunat muakkad mengikut pendapat Imam Rafi'i, mengikut pendapat Imam Nawawi fardu kifayah, masih lagi tidak fardu ain. Tapi mazhab Hambali dia kata tidak, fardu ain. Sebab Nabi nak bakar weh. Mazhab Syafi'i kata Nabi tak bakar, baru nak. Sebab tu fardu kifayah. Dia kata, walaupun dia kata Nabi nak, tapi Nabi tak bakar, fardu kifayah. Walaupun Nabi nak, Nabi tak bakar, Nabi kesian. Tapi Nabi nak bakar, fardu ain. Siapa yang tak sembahyang jemaah berdosa? Mazhab Hambali. Tapi sah. Samalah. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati,
kalaulah tak menyusahkan umat aku nak perintah mereka untuk bersugi. Mana besar ni, sama besar dengan solat Jumaat ni tu. Sebab Nabi nak perintah untuk bersiwak setiap kali sebelum sembahyang. Bersih mulut lah maksudnya. Itulah. Kalau kita tengok kan, anak ke, isteri ke, pergi kedai, tengok handphone ke, tengok baju ke, ui lawa lah tudung ni, mahal 100 lebih. Tudung mahal lah 100 lebih. Tengok je, nak ke? Tak adalah, tapi cantik lah. Tak kita tahu nak pun. Sebab kalau dia kata nak, menyusahkan laki dia. Takkan tudung sampai 180, 200 setengah tentu, yang mahal-mahal ni. Tapi dia nak. Agak-agak kalau kita dapat bonus, kita beli tak? Gitulah. Nabi nak sangat, tapi Nabi nak suruh sampai jadi wajib. Nabi takut menyusahkan umat. Tapi Nabi nak sangat. Nak apa? Umat dia buat. Macam salat jemaah, samalah macam bersugi. Sebab tu tak kala hendak sembahyang. Cuma bila kita nak beramal dengan hadis ni, ketika nak sembahyang, dia ada adab. Nak buat ni dia bukan boleh main buat aja, dia ada adab. Nak buat sesuatu dia kena ada adab. Sebab yang saya duk perhati juga, ada orang yang nak bersugi, dia tak ada adab untuk bersugi. Kalau dalam bilik air kita nak gosok gigi, tak apa kita nak kelebek kau ni pun ngangah wek pun tak apa. Tapi depan orang ketika nak sembahyang, sugi yang kita perlu pakai itu ada adab. Yang pertama, masa nak sugi, tunduk. Macam tu, jilat jari ketika lepas makan kan sunnah tu. Lepas makan jilat jari. Dia lepas makan sedap. Orang tengok pun geli. Dah lah makan satu talam, contohnya gitu. Dia kena tunduk kepala. Tundukkan kepala, lepas tu jilat tu tutup, jangan bagi orang tengok dia jilat jari. Macam tu juga bersugi. Dalam mana-mana keadaan, kalau ada orang lain, tutup tangan kiri ni, tutup tangan kanan ni. Walaupun masuk soft. Dia buat. Ya. Betul, ada juga. Dia ada beberapa khilaf kat sini. Tapi kalau dalam kitab kita, dia kata ketika sebelum main waktu wuduk tu pun sekali, nak semayang sekali lagi. Jadi tak ada salahkan dia. Cuma cara adab tadi tu. Kalau dia buat, lepas tu ambil pok letak kat bawah tu, kita duk tengok kat sejadah dia. Wih, dekat dengan aku ni, sejengkal sampai aku. Mesti ada bau. Rosak sunnah sebab tak reti amal. Dia tak boleh letak kat bawah. Tak boleh letak kat depan tu, tak boleh. Dekat depan kan, kat depan tak boleh. Dia kena buat dalam poket. Poket tak boleh kat sini. Kalau nak buat kat sini kena terbalik. Kalau buat terbalik habis pula kan, kotor pula, dia kena bubuh ke sini. Buat dalam poket sini. Lepas tu dia sekarang ni ada sarung. Dia ada dia punya sarung yang mahal tu. Sugi mahal. Sugi ada orang bagi, saya tengok harga RM70 sebatang. Macam ni. Besar sangat kot. Macam ni. Tengok apa benda RM70 sugi ni. Kita beli RM1 aja. Buka-buka, Allah cantik, ada sarung. Ada tutup. Bau dia. Sebab tujuan bersugi, dia ada kayu yang berbau wangi, yang berbau segar. Dan dia ada getah kat situ. Ini baru nama real punya sugi. Kita pun semangat nak pakai. Semangat je nak buat. Jadi nak sembahyang tu, cara tu, bila masuk soft tu, sebaiknya jangan masuk soft lagi. Masa qomat tu atau sebelum qomat dah agak-agak tu, masa tu. Tapi kadang-kadang tak sempat. Masa qomat okey lagi. Masa dah masuk soft tu, kalau lah tak sugi lagi pun, dan ada sugi kat kita, sugi je. Cuma caranya tutup, tangan kanan pegang, dan sebut kat bawah nanti, tangan kanan tutup ni. Tak perasan. Kalau tu perasan tu, ni tangan ni gerak macam ni. Dia bukan mesti macam ni. Tidak, dia sikit-sikit je. Mana rasa sangat. Jangan ada bunyi. Satu lagi, tak ada adab bunyi. Buang air besar, buang air kecil, gitu juga. Buang air besar, prek bunyi. Macam mana orang sebelah? Pening kepala orang sebelah. Tak ada hukumnya makruh apabila buang air kecil, buang air besar ada bunyi. Dia buang air kencing ke apa, lepas tu kat situ tak ada bunyi, dia alih pula pergi ke tempat yang ada bunyi. Allah, hukumnya tak ada adab dalam buang air. Begitu juga. Sama je semua. Tutup sikit aja. Tapi sebaiknya jangan tunggu masuk soft. Sebelum nak masuk soft, dalam beberapa itulah, masa lepas sembahyang sunat, standby dah. Tapi kalau dalam soft sekalipun tak boleh salahkan dia. Cuma cara tu. Afdal sebelum. Afdal ketika lepas ketika nak solat qabliyah.
Maksudnya masa nak solat qabliyah tu kan qabliyah masa tu dah. Masa nak solat fardu tu sekali dengan solat qabliyah tu. Itu paling afdal. Kadang-kadang tu lah lupa itu gini. Dia bukan nak solat qabliyah, nak solat tu ba'diyah. Bukan. Qabliyah, solat fardu, ba'diyah dia satu set. Nah, satu set kita panggil. Satu set. Nah, kalau ada witir satu set. Kalau bulan Ramadan Isyak maghrib lain. Isyak tarawih witir satu set. Sekali awal-awal lah. Dia bukan setiap kali bangun subhanal malikil ma'bud bangun oh gitu, tidak gitu. Tak ada. Sekali set dia satu set. Yang terbaik sebelum sembahyang qabliyah. Sebab qabliyah tu pun sembahyang juga. Jadi buat di situ, lepas pada tu dah tak buat dah. Masuk saf cantik aja. Cuma tak boleh lah nak kata salah. Dah nak buat dalam saf, maka jagalah adab. Jangan letak atas sejadah walaupun dia bukan najis, tapi dia satu menjijikkan. Bila jijik, mata orang akan ganggu. Tengok je benda jijik tu. Apa bukti dia jijik? Dia tak perlu dibasuh dengan air apa, sebab dia kan dia suci. Benda yang suci kadang-kadang jijik, kadang-kadang tak jijik walaupun dianya suci. Kalau najis memang jijik. Najis tak ada, najis memang jijik. Okay. Kalau suci kadang-kadang tak jijik, kadang-kadang jijik. Suci yang jijik ni pun kena jaga macam jaga najis. So ambil sugi yang kita pakai, panggil orang kawan sebelah, kita ambil. Dah ni, tu pun tanya kat muka dia. Agak Bocor tak kira dalam masjid pun. Nak bagi tahu benda tu. Tapi kalau kita pegang tangan, lama tak jumpa pegang dia, okey dengan tangan, okey. Tapi kenapa dengan sugi tu dia rasa semacam? Sebab jijik walaupun suci. Maka kena jaga. Tak boleh letak atas jadah. Tak boleh. Dan nak sikit tunduk dan buat orang tak perasan. Macam mana orang tak perasan? Gitulah. Setak perasan yang mungkin masuk tu. Macam tu lah. Okay. Cuma yang afdalnya sebelum tu tatkala dan seterusnya. Tatkala berubah bau mulut, tatkala baru bangun tidur, tatkala gigi jadi kuning, tatkala hendak tidur. Banyak sekaligus atau semua tu. Tatkala berubah bau mulut. Kadang-kadang kalau kita banyak makan boleh jadi berubah bau mulut. Makan petai, jering, kedah, semua bau, power, musangking, itu punya bau kita tak perasan tu. Okey. Kadang-kadang berubah kerana tak makan. Tak makan lama pun berubah. Tak makan lama, dia berubah bau mulut. Masa ketika itu berubah je. Kita dapat rasa apa dia panggil? Lecah dia panggil. Rasa macam pelik kat mulut tu. Masa tu sunat bersugi. Bila sebut sugi, jangan fikir kayu aja. Berus, kain, yang lain-lain lah yang sebut tadi. Sabut kalau nak pakai. Okey. Tatkala baru bangun tidur. Sama lah. Bila baru bangun tidur, mulut ni tak bercakap, tak bergerak, tak makan, tak minum. Maka lepas bangun tidur tu sunat. Itu biasa kita buat. Tatkala gigi jadi kuning. Tak kira lah macam mana kan, lama kan. Tatkala hendak tidur. Kenapa? Kan tidur ni mati kecil. Masa nak mati. Nanti dah kena bincang kat bawah ni. Tak sempat duk malam ni. Nak mati, Nabi ambil sugi. Jadi maka disunatkan bersugi nak mati nanti. Ataupun nak tidur ataupun nazak disugikan. Siapa yang nak sugi? Kalau orang yang nazak tu sendiri tak sempat kot. Dia tengah sakaratul maut. Dia tengah sakarat ni mabuk. Sakaratul maut, mabuk nak mati. Jadi tak sempat nak gosok gigi, nak sugi. Ni orang yang jaga ni kena. Kita la ilaha illallah, dia ajar dia. Tak cakap. Ajar banyak kali pun. Tak ambil sugi. Tak. Sugi yang real ni sugi. Tak pun gosok gigi payah pula nanti nak soda koma kan. Terlekat air pula. Buih-buih tu. Jadi pakai sugi betul tu. Kayu arak. Ambil. Tak. La ilah. Boleh. Saya dah amal banyak kali dah kalau anak meninggal bila kita istilah dia panggil talqin. Walaupun kita panggil Melayu panggil talqin ni dekat kubur, istilah talqin banyak maksud. Antara istilah talqin adalah laqinu mautakum. Talqinkan orang yang nak mati. Iaitu dengan la ilaha illallah. Talqin yang kita tu talqin lain, tapi ada istilah yang sama. Jadi nak talqin tu, masa nak talqin dia tak boleh cakap gitu. Buat 2-3 kali tak boleh, ambil kayu, lepas tu dia akan boleh. Walaupun tak butir tapi ada. Kerana la ilaha illallah
adalah satu-satunya ayat perkataan yang tak perlu mulut tak bergerak pun boleh. Apa dia panggil? Tak perlu gerak mulut. Kalau kan ada gerak. Kan ada gerak. Tapi kalau la ilaha illallah tak payah gerak. La ilaha illallah. Tak payah gerak. La ilaha illallah. Jadi orang sakit, orang nak nazak pun boleh sebut. Tiba-tiba dia tak boleh. Kenapa? Kita tengok begini. Buat lepas tu tarik balik. Bisik kat telinga dia, la ilaha illallah. Tengok lidah dia. Bunyi. Tapi tak adalah bunyi gitu, dia kan bunyi Allah. Adalah kita, adalah dia punya apa dia panggil? Intonasi tu dia ada. Ada. Kalau dah ada dah, stop. Jangan la ilaha illallah, stop. Dah, cukup, tunggu aje. Tunggu aje meninggal. Meninggal kita istihar, dia meninggal, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tapi kalau dia kata ai Allah, ai pula dia sebut, bagi minum lagi. Bagi minum dia, lepas tu sekali lagi. Jangan bagi yang kita nak perkataan terakhirnya la ilaha illallah. Bila dia minta air, kita pun bagi air. Bila minum air apa semua, kena sekali lagi la ilaha illallah. Sebab kita nak akhirul kalam, perkataan terakhir dia la ilaha illallah, masuk syurga. Kalau dia begitu, jadi macam mana cara nak bagi mudah tu? Gosok dengan sugi. Tak boleh lagi, tepi ni. Lepas tu tarik dari sini, tarik. Dia dah nganga sikit je, tengok lidah dia. Biasa lidah akan masuk ke dalam masa tu. Lidah akan masuk. Macam mana nak cakap, dia masuk tertarik ke dalam. Jadi tak boleh cakap macam orang apa? Stroke Stroke kan? Dia naik, dia tarik tu. Dia cakap pun macam yang sengit tu. Yang sengit tu kan, dia akan cakap tak faham lama. Tu kena kadang tarik lidah. Kalau pergi tempat-tempat perubatan, dia tarik lidah. Tengok kesian. Tarik. Dah keluar lidah tu, baru dia tak jadi telor tu. Tu. Ada dia bincang. Jadi antaranya ketika nak tidur, kena berhenti kat situ lah. Antaranya ketika nak tidur. Kenapa ketika nak tidur sunat sugi juga? Kerana tidur tu mati kecil. Kan sunat apa? Sugi. Bismikallahumma ahya wa amut. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul mata. Dah stop. Tu cara tidur kita. Lepas tu isteri panggil, "Bang, apa dia?" Allah, dah sebut apa dia? Buka balik. Astagfirullahalazim. Okey. Betul? Ambil uduk dulu sebelum tu. Ambil uduk dulu. Betul? Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidur. Awak jangan kacau saya lepas ni. Dia pegang, "Bang, batal tak uduk?" Dia pegang. Tak batal, di sebelah tidur. Ambil uduk, naik atas katil, isteri suami isteri pegang pun tak batal. Uduk tu tak batal, tapi tak lewat sembahyang. Kalau tidak memang tak boleh nak amal sebelum tidur ambil uduk. Tak boleh amal. Ada orang sebelah. Awak tidur bilik sana dengan anak dengan cucu. Saya tidur bilik sini. Apa gitu? Tak ada. Bila dah naik bersentuh. Bila bersentuh tak batal. Cuma tak boleh sembahyang nanti. Bila batal? Bila bersetubuh. Subuh baru batal. Jimat baru batal. Kalau tidak tak batal. Jadi macam mana? Pegang tak apa. Tapi jangan cakap. Bila cakap mula pada awal ambil sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup mata. Itu lah. Telinga jangan mendengar apa-apa. Ni kadang kita telinga kita pasang lagu, pasang TV dengar. Nak tidur mesti pasang lagu sentimental. Ting 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 ting. Ayat Quran tu lain lah sebab telinga. Biar sikit je termasuk. Tak kala hendak ambil air sembahyang. Kena taat semua. Tak kala hendak ambil air sembahyang pula. Tadi nak sembahyang. Yang ni ambil air sembahyang ketika wuduk. Ada 3 mazhab berbeza. Bila tengah ambil wuduk, sebelum ambil wuduk, masuk qamar. Ada tiga pendapat. Tak kala hendak ambil air sembahyang, kita bahas kat situ. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita sedang dengan tasbih kafarah dan suratun subhanakallah. Asyhadu an la tawasul haqqi wa tawasul bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.